Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya bertajuk Guang Eng, gesa rakyat buat laporan polis ke atas Hadi Awang. Berita penuh, Lim Guan Eng menggesa rakyat Malaysia supaya beramai-ramai membuat laporan polis terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang bagi menamatkan politik pecah belah, pelampau dan perkaumannya. Ini kerana kata pengurus sidap itu, jenama politik pemimpin PAS tersebut mengencam perpaduan dan integrasi nasional. Hadi begitu terdesak untuk mengacau, menggugat kestabilan malah memusnahkan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sehinggakan dia terus menyasarkan orang bukan Islam dan bukan Melayu secara terbuka. Hadi kini menyalahkan mereka, bukan Melayu, sebagai kumpulan perompak terbesar dan pemberi dan penerima rasuah. Ini mengarut sedangkan rasuah tidak mengenal bangsa dan adalah masalah negara yang dihadapi semua bangsa, katanya dalam satu kenyataan pagi ini. Menurut Lim, Hadi telah mendedahkan kegairahan PAS untuk berkuasa tanpa mempedulikan dakwaannya yang menghasut dan tidak berasas. Dia juga menegaskan bahawa kegagalan kerajaan untuk bertindak terhadap Presiden PAS pada masa lalu telah menjadikan lebih berani. Hadi juga tidak mahu untuk mengulangi berkali-kali pembohongan bahawa minoriti memenangi pilihan raya umum 2022 dengan peratusan keluar mengundi lebih tinggi berbanding Melayu. Sedangkan peratusan Melayu yang keluar mengundi adalah yang tertinggi daripada semua masyarakat, iaitu 79%. Bagaimana orang Islam hilang kuasa sedangkan semua jawatan penting dalam negara dipegang oleh orang Melayu dan orang Islam? Malah dalam kabinet yang mempunyai 28 anggota, hanya ada 9 menteri bukan Islam. Dan daripada 148 ahli parlimen kerajaan perpaduan, 77 adalah beragama Islam, iaitu lebih berbanding 72 ahli parlimen Islam dalam Perikatan Nasional tambahnya. Sambil menyifatkan Hadi dan PAS sebagai ancaman yang jelas dan nyata kepada wawasan Malaysia milik semua, pemimpin DAP itu berkata provokasi sedemikian tidak boleh diabaikan. Dalam cita-cita Hadi yang buta untuk menyatukan orang Melayu di bawahnya, Hadi telah memaparkan dirinya bersedia untuk mengkhianati dan mengorbankan hak asasi perlembagaan orang bukan Islam dan bukan Melayu. Kegagalan untuk menentang percubaan berbahaya ini untuk mensabotaj, menjejaskan dan menggantikan kerajaan perpaduan yang telah memenangi undi percaya di parlimen adalah sama dengan tidak menghormati raja dan parlimen, tambahnya lagi. Sekian berita, salam Malaysia Madani. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya bertajuk Orang Melayu sedang ditipu terang-terangan, kata Hadi. Berita penuh, Presiden PAS Abdul Hadi Awang sekali lagi mengajak orang Melayu menyertai perpaduan yang diusahakannya agar bangsa berkenaan dapat diselamatkan, sekaligus mencontohi langkah yang didakwanya dilakukan Nabi Muhammad dulu. Kata Abdul Hadi, ketika ini orang Melayu ditipu secara terang-terangan akibat sikap lalai serta jahil masing-masing. Tambah ahli parlimen Marang itu, orang Melayu menjadi mangsa dalam langkah politik negara selain menghadapi masalah rasuah, keruntuhan moral dan lain-lain termasuk perpecahan dalam hal cabang agama serta perebutan harta. Kaum Melayu dipermain-mainkan dan ditipu secara terang-terangan dalam kejahilan serta kelalaian mereka, katanya dalam hantaran di media sosialnya. Abdul Hadi yang pernah dilantik sebagai duta khas bertaraf menteri dalam kerajaan sebelum ini menegaskan orang Melayu tidak boleh membiarkan kuasa politik yang masih ada terlepas kerana jahil dan leka. Selamatkan keadaan hari ini dengan perpaduan bangsa Melayu Islam seperti mana Rasulullah memulakan dengan perpaduan bangsa Arab, katanya. Gesaan Abdul Hadi dan PAS ke arah perpaduan berteraskan Melayu bukanlah baru. Ia semakin ketara dibuat parti itu selepas berakhirnya PRU ke-14 pada 2018 dan menyaksikan PAS bekerjasama dengan UMNO melalui Muafakat Nasional. Keputusan PRU ke-15 tahun lalu menyaksikan PAS
tercicir daripada kuasa sebagai kerajaan pusat. Sebagai pembangkang, Abdul Hadi antara pemimpin utama seteru kerajaan yang awal membayangkan bakal berlaku perubahan kerajaan di luar pilihan raya sekali lagi. Terbaru, PAS mengadakan kerjasama secara rasmi memberikan sokongan kepada inisiatif proklamasi orang Melayu yang diawali bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Inisiatif tersebut disebut sebagai mahu menyatukan semua orang Melayu tanpa mengira parti. Bagaimanapun setakat ini, Bersatu yang menjadi rakan PAS dalam PN belum menyatakan sokongan mereka kecuali melalui beberapa pemimpin parti terbabit atas kapasiti pribadi. Menurut Abdul Hadi, PAS menyokong inisiatif Mahathir untuk menemukan para pemimpin, ilmuwan, parti politik, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan orang-orang yang berpengaruh dalam kalangan bangsa Melayu. Pada masa sama, Abdul Hadi menggesa pihak yang tenggelam kerana menghalalkan segala cara untuk mencapai matlamat agar diketepikan. Golongan terbabit didakwa ahli politik berusia 75 tahun itu lagi turut menyerang secara pribadi tokoh Melayu yang berjaya dalam politik, ekonomi, akademik dan berbagai ungkitan dan sindiran. Abdul Hadi juga mendakwa masyarakat bukan Islam dan bukan Melayu adalah golongan yang terbesar menjadi penyakau serta terlibat dalam kegiatan rasuah. Melayu yang bekerja sama dengan golongan terbabit, tambah Abdul Hadi, termasuk golongan cendekiawan yang meletakkan otak di dalam perut. Dia juga mengumpamakan Melayu dan cendekiawan terbabit seperti kera. Pada masa yang sama, mereka itu bersekongkol dengan kalangan yang nyata bukan Islam dan bukan Melayu yang paling besar dan banyak penyakaunya. Paling ramai yang kaya-kaya menjadi penyumbang dan penerima rasuah. Bahkan turut bersamanya kalangan yang ekstrim politiknya terhadap Islam dan Melayu. Kalangan media yang membawa suara syaitan yang menggoda orang Melayu dan kalangan ilmuwan yang otaknya diletak ke dalam perut. Mereka melompat laksana kera yang bergayut di mana pokok yang lebat buahnya termasuk buah beracun dan memabukkan katanya. Untuk rekod, sebelum ini Abdul Hadi pernah mendakwa kalangan orang bukan Islam dan bukan Melayu adalah golongan yang terlibat dalam kegiatan rasuah, sama ada sebagai pemberi atau penerima. Dakwaan itu dikatakan dibuat berdasarkan kepada kajian peringkat PhD sebuah universiti tempatan. Bagaimanapun, pengurus PN Muhyiddin Yassin kemudian mengendurkan polemik tersebut dengan menyatakan amalan rasuah tidak terhad hanya kepada penganut agama atau bangsa tertentu. Katanya, realiti yang berlaku sekarang ialah amalan tersebut dilakukan oleh semua kumpulan dan berleluasa. Justru Muhyiddin yang juga seorang lagi bekas Perdana Menteri meminta agar isu tersebut tidak perlu didebatkan lagi atau dikaitkan dengan mana-mana kumpulan serta penganut tertentu. Rasuah sudah agak berlaku berleluasa. Orang bukan Islam ada melakukan rasuah, yang Islam pun ada rasuah. Saya rasa mungkin ia tidak perlu orang didebatkan. Realitinya itu yang sedang berlaku, katanya semasa menghadiri perasmian Muktamar PAS ke-68 di kota Sarang Semut, Alostar 3 September tahun lalu.